أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 8, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan 3 ta'alluq bagi sifat iradah, fungsi bagi sifat ta'alluq bagi sifat qudrah, fungsi hijaan tagang bagi sifat qudrah. 3 ta'alluq daripada 7 itu. 7 ta'alluq bagi sifat qudrah, beberapa ta'alluq qabdah. Beberapa ta'alluq qabdah, yakni 3 ta'alluq qabdah. Dan 3 ta'alluq, 3 ta'alluq ni, 3 ta'alluq qabdah dah ni. Dan 3 ta'alluq daripada yang 7 itu pula beberapa ta'alluq qabdah. Jadi 3 ta'alluq tu nama dia ta'alluq qabdah. 3 ta'alluq daripada 7. 7 ta'alluq bagi sifat qudrah. Satunya suluhi qadim, lagi 3 tanjizi hadis. Ni 3 lagi ni tanya ta'alluq qabdah. Jadi ada 7 ta'alluq bagi sifat qudrah. Tapi 7 ta'alluq bagi sifat qudrah secara tafsir lah, secara panjang. Secara rekah, secara pendek kok, satu je lah. Ta'alluq tanjizi hadis, pergi kepada qadar rukun iman yang ke-6. Allah yang bersifat dengan qudrah, mengada dan meniadakan barang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala. Apa dia panggil tu? Ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah, yang kita panggil qadar. Atas jalanan Imam Asy'ari yang dipanggil qada, atas jalanan Imam Maturidi. Itulah hak satu je lah, hak secara ringkas. Adapun pecah sampai ke 7 ni, ini dipanggil pecahan secara tafsir, secara panjang lah. Secara panjang. Dia ta'alluq yang sebenar, fungsi qudrah yang sebenar, mengada meniada itulah. Suluhi qadim, patut, boleh pada sedia kala Allah mengada meniada. Tapi sedia kala Allah belum lagi mengada meniada, cuma boleh. Boleh jua. Pada ni macam kita lah, apabila kita ada qudrah, ada tenaga, kita boleh buat itu, boleh buat ini. Sebab apa? Sebab kita ada sifat qudrah, kita ada tenaga, ada rank. Maka bila kita ada tenaga, ada rank, ada energi, kita boleh buat itu ini. Tapi buat ke tak lagi? Belum. Kita pun mula buat. Mula buat tu dia panggil tanjizi hadis lah. Kalau kita kata kau pada ni, sebelum tu boleh dah. Boleh dah kita nak buatnya. Tapi boleh tak boleh pun baru belaka kita ni. Tapi sebenarnya masa boleh itu
berfungsi tak lagi kudrah? Belum. Cuma boleh. Dah kita bertenaga kan. Boleh kita buat apa-apa pun. Tapi buat kedok dok. Siapa masa buat tu sungguhlah fungsi ta'alluq bagi tenaga yang ada di kita. Tapi sebelum tu dah kita bertenaga, boleh lah. Ada ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah, sifat kudrah Allah tu qadim, Allah bersifat dengan kudrah pun qadim, maka Allah boleh mengadakan meniadakan sedia kala lah, qadim lah juga. Mengada meniada mengikut kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala lah. Sampai masa Allah, sebagaimana yang Allah kehendak, Allah pun mengada meniada. Mengada meniada tu dipanggil tanjizi hadis. Hak tadilah hak rukun iman yang keenam, qadar atas jalanan Imam Asy'ari, qada atas jalanan Imam Maturidi. Kita dua jalanan ni jangan duk tukarlah. Ada ni. Kita ada satu ketentuan, satunya perbuatan Allah. Ketentuan ni kalau Asy'ari qada. Perbuatan Allah kudrah ni tanjizi hadis ni kalau Imam Asy'ari gak qadar. Imam Maturidi cuma tukar nama je, pegangan sama saja. Tukar nama. Hak ketentuan azali qadar Imam Maturidi. Hak sedang berlaku sekarang ni, sedang berlaku sekarang ni perbuatan Allah. Ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Yang sedang berlaku sekarang ni dia panggil qada. Tu jalanan Imam Maturidi. Jadi kalau jalanan Imam Asy'ari qada dan qadar, ketentuan dan perbuatan. Jalanan Imam Maturidi qadar dan qada, ketentuan dan perbuatan. Sebab kok mana pun kita akan sebut ketentuan azali dulu, barulah kita sebut perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Macam kita lah, pelang dahulu, pelaksanaannya kemudian pada ni. Jadi hak ketentuannya azali qadim. Yang Tuhan melakukan ni sekarang baharu. Jadi antara ketentuan yang azali dengan perbuatan Allah sekarang, rukun iman kita yang keenam, dia akan mulai dengan hak ketentuan dahulu. Tetapi terkadang rukun iman yang keenam ni kita dengar orang sebut qada dan qadar. Kadang-kadang kita dengar orang sebut qadar dan qada. Kita buka kitab, buka buku, ada kitab, ada bukunya qada dan qadar. Ada kitab, ada bukunya qadar dan qada. Tak tukarlah kitanya. Tak? Ke mana kita ni? Dia buku sekarang ni susah nak kira juga. Buku sekarang ni, buku sekarang ni susah nak kira juga. Buku ni dipakai di ribu-ribu sekolah. Puluh ribu sekolah pakai buku ni. Dia punya tajuk dia, tajuk besar. Lepas tu dia ada bawah tu, dia pecah lah pula antara dua tak ni. Ketentuan dengan perbuatan ni. Tajuk besar satu, kemudian dia pecah dua di bawah. Tajuk besarnya beriman dengan qada dan qadar. Jalanan Imam Asy'ari tu. Dah gitulah sebut qada dululah. Mana Asy'ari lah tu dah qada qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Turun bawah, qadar di sebelah, qada di sebelah. Ni Rumi bukan Jawi ni. Jawi Rumi dia alik ni dululah tau. Rumi. Beriman dengan qada dan qadar. Kemudian qadar sebelah ni dia dipecah oleh bawah. Qada sebelah ni. Qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan. Itu Maturidi pula tu. Dia panggil apa ni? Bolong. Jadi bolong. Sebab tajuk beriman dengan qada dan qadar. Sepatutnya qada bubuh belah kiri, ketentuan azali, qadar bubuh belah kanan, pelaksanaan ketentuan. Baru kena dengan qada dan qadar. Qada ketentuan azali, qadar pelaksanaan ketentuan jalanan Imam Asy'ari. Sebab tajuk dia beriman dengan
qada dan qadar. Tiba-tiba qadar bubuh belah kiri, ketentuan azali. Qada bubuh belah kanan, pelaksanaan ketentuan. Kata warna pula tajuk lain. Pada ni. Tak tahulah. Yelah, kita faham tak ada masalah lah. Tapi tak kenalah buat gitu. Tajuknya qada dan qadar, jalanan Imam Asy'ari. Jadi qada ketentuan azali, qadar pelaksanaan ketentuan, ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Tapi tidak. Qadar ketentuan azali, qada ni pelaksanaan ketentuan, qada ni ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Hari kita bicara. Jadi itu jalanan Imam Maturidi. Ada ni. Jadi ta'alluq yang sebenarnya adalah tanjizi hadis. Mengada dan meniadakan. Ini nak pergi pula kepada 3 ta'alluq daripada 7 itu pula beberapa ta'alluq qabdah. Jadi 3 ta'alluq qabdah. Dan 3 ta'alluq daripada 7 itu pula beberapa ta'alluq qabdah. Sebab apa dia mari pula? Sebab terdahulu tanjizi 3. Jadi qabdah ni 3 pula. Dia pula ni saya biasa sebut ni kan. Arab dia aidan, bahasa Arab aidan. Pula juga. Pula kalau bahasa kita lah lain, juga ni lain. Pula ni berulang benda yang sama. Juga ni benda lain-lain tapi serupa. Ke kan? Ni nak cerita bahasa Melayu ni. Ada ni. Mari pula. Apa mari pula? Kerek mari ni ada benda ni. Mari pula. Mana mari dah? Lepas tu mari pula. Mari juga. Mari juga ni maknanya bukan berulang. Orang lain mari, dia mari juga. Tu juga kan tak? Tak sama dah. Pula lain, juga lain. Sini dia kata pula 3 pula dah. 3 pula ni jadi hak berulang. Tak, ni bukan 3 pula, 3 juga. Tanjizi hadis 3, qabdah 3 juga. Sama 3 tapi lain-lain. Hak dahulu 3 tanjizi hadis. Hak ni 3 qabdah. Tapi kata juga ni serupa pada 3 tu, pada bilangan. Kalau kata pula, pula ni cerita dah sebelum ni. Dah. Belum ni tanjizi hadis. Sekarang ni nak bicara ta'alluq qabdah. Ada ni. Dah keluar pula dengan makna juga. Juga dengan makna seperti ta'alluq tanjizi hadis ada 3, ta'alluq qabdah ada 3 juga. Dia sama. Tapi bukan berulang. Sama pada bilangannya 3. Kan semuanya 7. Suluhi qadim 1, tanjizi hadis 3, qabdah 3 juga. Ni yang disebut juga ni. Ni cerita bahasa lah. Kalau tak cerita tak perasan-perasan pun tau. Tengok kedok tau kitab. Pegang kitab saja je. Pegang kitab. Dah tengok mana ke kitab. Tengok kat mana dia nak berhenti. Dia cuit kat mana dia. Kat mana berhenti? Dia tahu pun kat mana berhenti. Padahal kitab ada. Tulislah tarikh tepi. Kemudian tengok. Tu dia mengaji dah kitab Faridatul Faraid. Toki dia mengaji dah ni Faridatul Faraid. Gitu je lah. Kan kita buka kitab-kitab orang tua kan. Tengok tarikh tepi tu. Kalau ada pun catatan hak baiki tu ada. Hak lain tak ada. Kita nampak macam orang tua kita ni sayang nak nulis. Tak ada orang pesan gitu. Kenapa kamu tak catat? Sayang, comel dia kata comel. Sayang, dia gosok-gosok kitab dia. Sayang, siapa tak mahu tulis? Dia tulis tarikh tu pun tulis dengan pensel, tak tulis dengan pen. Apa? Sayang dia kata. Ada orang pesan gitu. Pesan sayang nak tulis. Dah kitab comel. Jadi yang 3 daripada 7 itu pula juga beberapa ta'alluq qabdah.
Apa makna qabdah ni pulaknya? Bahasa Arab belaka ni. Dan makna qabdah itu genggam. Genggam ni rentahan. Dan murak dengannya, murak dengan genggam tu. Murak ni bahasa Arab juga. Murak. Apa makna murak ni? Barang yang dikehendaki. Tu murak. Arada yuridu tu nah. Iradatan tu. Murak ni barang yang dikehendaki. Tapi bukan kitab ni memang bahasa kitab. Bahasa tu guru pun gitu juga. Murak pengarang, murak musannif, murak kitab. Jadi duduk mulut je, murak. Ni saya biasa sebut ni. Baba-baba mari duduk ceramah di Terengganu kita ni, murak duduk mulut. Orang Terengganu kita tak reti murak. Lama tu ustaz yang baba duduk sebut murak tu apa? Kalau sebut kata murak, kita kata nama orang dia kata. Murak tu lah nama orang ni, murak. Apa benda murak tu? Jadi orang kita Terengganu ni tak reti. Jadi orang Fotoni ni murak tu jadi bahasa Melayu. Ni kitab kita ni, kitab Faridah, kitab Melayu ni. Kitab Faridah ni kitab Melayu. Ni murak ni Melayu lah ni. Bahasa Melayu dah bagi mereka. Ada ni. Murak ni yang dikehendaki. Dan murak daripada genggam tu, bahawasanya mungkin ni perkara yang harus ada, harus tiada. Makhluk lah. Di dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika dikehendaki Allah Ta'ala, dikehendaki akan kekal, dikekalkannya atas dikekalkan mungkin atas hal mungkin daripada Adam. Mana hal mungkin daripada Adam atau wujud. Dan jika dikehendaki Allah Ta'ala, digantikan hal tu dengan lawan bagi hal. Makna apa? Adam ataupun wujud. Ni payahlah ayat kitab ni. Maknanya dikehendaki dengan genggam qabdah ni dalam genggaman kehendak Allah. Sini bukan kehendak dah lah, kehendak dan perbuatan Allah. Atas genggaman kehendak dan perbuatan Allah. Mana kalau Allah kehendak nak kekalkan atas halnya, hal daripada Adam tak ada, dulu tak ada, Allah kekal genggaman Allah. Atau wujud, lepas diadakan, kita dilahirkan dalam genggaman Allah. Allah nak kekalkan ada kita dalam genggaman kekuasaan Allah. Ataupun jika Allah kehendaki nak ganti hak Adam, hak tak ada sebelum kita dilahirkan, Allah nak ada, Allah mengadakanlah. Sekarang kita sedang ada, Allah nak ganti kepada tak ada, Allah mematikanlah kita. Itu maknanya dia genggam. Jadi gini, jadi dalam genggaman Allah, dalam genggaman rentahan kekuasaan Allah. Dahulu kita tak ada sebelum kita dilahirkan. Dalam genggaman Allah, Allah nak mengekalkan dalam keadaan tak ada lah sampai bila-bila. Allah nak tukar, nak ganti dia panggil. Nak jadi ada, Allah mengada je lah hak dia. Sekarang kita ada. Kita ada sekarang. Dalam genggaman Allah, Allah nak kekalkan ada, Allah kekalkan hak dia. Allah nak tukar, nak ganti, nak jadi tak ada, Allah tak ada kan lah kita. Kemudian kita pun ditiadakan. Kita mati dalam kubur dalam genggaman Allah. Allah nak mengekalkan tak ada, senyap tak pakit-pakit dalam genggaman kekuasaan Allah. Allah kehendak nak bangkitkan kembali, Allah bangkitkan kembali. Itu semua di bawah genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak makna qabdah. Dia akan huruf belakang depan. Dan yang tiga itu ta'alluq kudrah, dengan berkekalan ketiadaan mungkin pada waktu imkan, pada waktu boleh ada itulah, selepas dijadikan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkekalan ketiadaan mungkin pada waktu imkan wujud, pada waktu boleh ada. Bila ni? Dahulu daripada wujudnya, dahulu daripada kita dilahirkan.
Jadi sekarang ni kita belum lagi ada. Kalau Allah dalam genggaman kekuasaan Allah nak kekalkan, tak ada lah kitanya. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, dan ta'alluqnya ta'alluq qudrah, berkekalan wujudnya. Ni sekarang ni, mungkin sekarang ni kita ada ni dalam genggaman Allah, berkekalan wujudnya. Kemudian Adam kita tak ada dahulu, Allah mengadakan kita ada sekarang. Dalam genggaman kekuasaan Allah nak mengekalkan ada kita ataupun nak meniadakan kita. Itu qabdah yang kedua. Dan ta'alluqnya ta'alluq qudrah, hak qabdah yang ketiga pula ni, dengan berkekalan Adamnya selepas mati. Kalau Adam dah mati, berkekalan Adamnya kemudian ada wujud. Berkekalan Adam ni kemudian ada wujud. Kan kita ada sekarang. Nanti kita akan Adam tiada dimatikan. Kalau dalam genggaman kekuasaan Allah nak mengekalkan, tak ada. Itu di bawah genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tiga ta'alluq qabdah. Dulu kita tak ada. Dalam genggaman kekuasaan Allah nak kekalkan, tak ada pun hak dia, nak mengadakan pun hak dia. Sampai masa iradah menghendakinya kita ada, maka Allah pun mengadakan. Sampai masa kita ada ni, ni qabdah yang kedua pula ni. Dalam genggaman kekuasaan Allah nak mengekalkan kita ada, tak mati-mati, ataupun Allah nak meniadakan, di bawah genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah menentukan, menetapkan kita mati pada masa sekian-sekian, Allah pun mematikan. Itu tanzih hadis. Kita pun mati, tak ada kitanya. Jadi qabdah yang ketiga, kita tak ada dah ni. Selepas kita ada, dalam genggaman kekuasaan Allah nak kekalkan, tak ada senyap dalam alam barzah sampai kesudah, ataupun Allah nak membangkitkan kembali di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah menentukan pada azal, iradah mengqadakkan pada azal. Selepas tiup sangka kali yang kedua, kita pun dibangkitkan. Dibangkitkan kita, itu tanzizi hadis. Allah membangkitkan, mengadakan kita kembali. Ada ni. Ni campur dengan tanzizi. Jadi sekarang diasingkan. Suluhi, tanzizi ada 3, qabdah ada 3. Di tanzizi qabdah ni dia kena selang-seli. Ada ni. Jadi kita susun mengikut susunan dia. Allah bersifat dengan kudrah sedia kala. Allah mengadakan, tanzizi adalah hadis baharu. Allah yang bersifat dengan kudrah sedia kala ni boleh mengadakan, boleh meniadakan sedia kala, suluhi qadim. Kemudian dalam keadaan kita tu belum lagi ada tu, dalam genggaman qabdah, ta'alluq qabdah, dalam genggaman kekuasaan Allah, Allah nak mengekalkan kita tiada, ataupun Allah nak mengadakan. Itu qabdah. Jadi qabdah di situ kalau kita buh nombor 2 jadinya. Nombor 2. Dalam genggaman kekuasaan Allah, sama ada Allah nak mengekalkan kita dalam keadaan ketiadaan, ataupun Allah nak mengadakan. Sampai masa mengikut ketentuan iradah pada azal, kita akan diadakan pada masa sekian-sekian. Sampai masa tu Allah pun mengadakan. Itu tanzizi hadis yang pertama. Tapi letak nombor 3 jadinya. Tanzizi hadis, Allah mengadakan kita daripada tiada kepada ada. Itu tanzizi hadis yang pertama. Allah mengadakan kita selaras dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki pada sedia kala, hak qada iradah. Sekarang kita pun ada. Ni tengah kita ada sekarang ni. Dalam kita ada sekarang ni, dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada Allah nak mengekalkan kita ada sampai ke bila-bila, ataupun Allah nak meniadakan bila-bila masa. Itu semua di bawah genggaman qabdah kekuasaan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni sekarang ni. Kita sekarang ni dalam, kita ada sekarang ni dalam genggaman. Itu takluk yang keempat, qabdah. Kalau susun lah. Kita tulis dia lah. Kalau kita faham boleh susun tu. Sini dia bagi suluhi yang pertama, tanzizi 3, qabdah 3. Dia lepas suluhi tu qabdah lalu dah.
Kita tak ada dahulu dalam genggaman Allah nak mengekalkan ketiadaan kita ataupun Allah nak mengadakan. Iradah menentukan pada azal kita akan diadakan, maka Allah mengadakan. Itu tanda hadis yang pertama. Allah mengada. Sekarang kita ada. Kita ada sekarang ni di dalam genggaman qabdah kekuasaan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah nak mengekalkan ada, Allah nak meniadakan bila-bila masa di bawah genggaman kekuasaan kudrah Allah. Tapi Allah meniadakan sungguh selaras dengan qada iradah pada azal. Kita sebut qada lah jalanan Imam Asy'ari tadi sebut Asy'ari Maturi, tapi kita ambil jalan Imam Asy'ari. Jadi Allah Taala ni meniadakan kita selaras dengan hak qada iradah pada azal. Sampai masa sebagaimana hak qada iradah pada azal kita pun dimatikan. Itu tanda hadis yang kedua. Kita dimatikan. Bukan kita lah, orang mati dah tu lah. Dak balik hari ni. Kita dimatikan dak balik lah. Orang mati dah. Orang tu mati dah. Arwah mak ayah kita ke tok nenek kita ni. Hak mereka dimatikan oleh Allah. Itu tanda hadis yang kedua. Mereka duduk di alam barzah tu, ketiadaan mereka selepas wujud. Sebab dia wujud macam kita kat sebelum tu. Ketiadaan selepas wujud. Jadi dalam keadaan ketiadaan selepas wujud ni dalam genggaman qabdah. Allah nak mengekalkan ketiadaan sampai ke sudah di alam barzah, ataupun Allah nak membangkitkan bila-bila masa Allah boleh membangkitkan. Itu semua kekuasaan kudrah Allah. Bila-bila masa Allah nak membangkitkan kembali. Allah membangkitkan kembali, tanda hadis adalah selaras dengan qada iradah pada sedia kala. Bila kau iradah menentukan tiup sangkakala yang kedua? Bila? Pada ni. Mana tiup sangkakala yang pertama dihancurkan dunia pun tak sampai masa lagi. Jadi tiup sangkakala yang kedua 40 tahun antara mana apa ni? Apa? Bercerai apa? Antara tiup sangkakala yang pertama qiyamah dihancurkan segala-galanya, dengan tiup sangkakala yang kedua dibangkitkan dia 40 tahun. Pandai ni. Jadi kita cerita ni hak mati dah ni, hak telah ditiadakan selepas daripada ada, dimatikan. Mematikan tu tanda hadis. Mematikan tu tanda hadis. Dalam keadaan mati alam barzah ni takluk qabdah di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nak mengekalkan, tak ada siapa ke bila-bila, hak dia kuasa. Ataupun Allah nak mengadakan kembali dengan tiup sangkakala yang kedua. Tu semuanya hak di bawah genggaman kekuasaan kudrah Allah Subhanahu wa taala, sampai masa selaras dengan qada iradah pada azal ditiupkan sangkakala yang kedua, diadakan kembali, dibangkitkan di pada mahsyar. Itu tanjizi hadis yang ketiga. Jadi kalau kita nak susun gak suluhi qadim, qabdah, tanzih hadis, qabdah, tanzih hadis, qabdah, tanzih hadis, dibangkitkan di pada mahsyar. Cukup 7. Kan ni? Senyum. Kelaju sikit. Sambil-sambil tengok jam sebab ingat nak panjang pekor sikit. Ingat nak panjang pekor. Bab semayang kita dah habis lagi, bab ni bab kunut tasyuk awal tu. Kan? Jadi sebagaimana qada iradah pada azal, tiup sangkakala yang kedua dibangkitkan kembali. Dia macam mana pula kita boleh kata ni qada iradah pada azal akan ditiupkan sangkakala yang kedua dibangkitkan kembali? Kan qada azali ghaib, kan malaikat pun tak tahu, macam mana kita boleh tahu? Nah, tiup sangkakala yang pertama pun kita tak tahu, tak dapat masa lagi. Macam mana boleh sebut kata qada iradah pada azal, tiup sangkakala yang kedua akan dibangkitkan kembali?
Kan qada tu kan ghaib. Yang boleh sebut benda ghaib ni kita sebut apa yang Quran royak. Apa yang Quran royak akan dibangkitkan kembali. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun kan? Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Quran sebut dibangkitkan. Qada azali yang mengqadakan dibangkit. Tak ada ni. Boleh tahu lalulah. Ada ni. Hak Tuhan kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Jadi kita boleh katalah qada iradah pada azal telah menetapkan kita akan mati. Mana ke tahu? Kemungkinan kita seorang ni tak mati pakai sudah-sudah. Dah. Sebab Quran royak dah. Kullu nafsin, sekalian yang bernyawa, za'iqatul maut, akan merasai mati. Jadi maknanya qada azali ni menentukan bahawa kita semua akan mati. Sebab Quran sebut gitu, itulah qada azali. Jadi qada azali hak ghaib tu macam yang kita boleh cerita, semua akan mati. Mana kita tahu benda akan datang? Tak, Quran yang royak. Sama juga qiyamah. Benda tiap sangka kala yang pertama dihancurkan dia. Boleh tak kita kata qada azali telah menentukan dunia akan kiamat? Bolehlah sebab Quran royak. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha kan? Kiamat akan datang tak ada ragu. Bila Quran royak kiamat akan datang, akan berlaku tidak ada ragu, maka qada azali yang menentukan kiamat akan berlaku bila-bila masa. Tapi nak ceritanya qada azali tu ghaib. Yang kita boleh tahu hanyalah perkara yang telah berlaku. Kita tahulah perkara telah berlaku. Macam sekarang. Yang telah berlakunya kita mari di surah Imam ni. Kemarin kita tak tahu lagi. Kita hanya rancang, kita hanya azam. Tapi tak mari, tak tahu lagi ketentuan azalinya macam mana. Sekarang pagi ni duha kita ada di surah Imam. Maka kita pun tahulah qada azali hak ghaib tu kita akan ada di surah Imam. Sebab apa? Sebab berlaku sekarang ni. Nyatalah bagi kita qada azali yang ghaib selepas Tuhan buat kita berada di surah Imam. Tapi hak kiamat belum lagi berlaku. Hak mati belum lagi berlaku. Dibangkitkan kembali belum lagi berlaku. Macam mana kita boleh kata qada azali menentukan akan kiamat, semuanya akan mati, akan dibangkitkan kembali, itu benda yang belum berlaku? Kita boleh kata sebab Quran yang royak. Ada ni. Jadi apa yang Quran beritahu itulah hak qada azali. Manakala Quran kata semua yang bernyawa akan mati, memang semuanya akan mati. Itu qada azali yang menentukan. Sampai saat mati, itu kudrah lah pulaknya. Tanda hadis yang mematikan. Ada ni. Ada. Jadi selepas daripada dimatikan, lepas dimatikan apa semua ni, dalam genggaman kekuasaan Allah, nak kekalkan ketiadaan ataupun nak dibangkitkan kembali. Sampai masa sebagaimana qada azali akan dibangkitkan kembali, maka itu saka kali kedua tanda hadisnya Allah yang bersifat kudrah membangkitkan kembali semua yang mati, bangkit di mahsyar. Bukti setakat tu. Dan semua kita di situ ada qabdah yang keempat. Dalam Takribul Ikhwan dia ada qabdah yang keempat. Jadi dia ada lapang semua. Dia ada lapang semua. Ada ni. Selepas dibangkitkan di mahsyar, ditambah qabdah selagi, genggaman. Di mahsyar ni kan, dalam genggaman kekuasaan Allah. Nak mengekalkan kekal selama-lama, ataupun Allah nak menghancurkan kembali mahsyar. Dalam genggaman kekuasaan Allah, ditambah selagi. Qada azali menentukan mahsyar, akhirah, syurga neraka, kekal. Maka Allah pun mengekalkan. Tadi hadis pula jadi yang keempat pula jadinya. Ada ni. Tapi cerita bab tadilah boleh mengadakan sedekah suluhi koding dalam genggaman. Itu cerita kekuasaan. Tapi Allah mengada, Allah meniada,
tanzil hadis selaras dengan qada azali iradah. Tu je. Kemudian di sini bicara berkaitan dengan kejadian kita. Tiada, diadakan, kemudian ditiadakan kembali, dibangkitkan kembali di mahsyar. Faham tak ni? Dicerita hak kejadian semata-mata. Tetapi kita ni sepanjang masa duduk di bawah ta'alluq tanzil hadis bagi kudrah. Gerak diam kita tanzil hadis. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Semua yang berlaku di kita ni. Itu tanzil hadis bagi kudrah. Jangan kita faham Allah hanya mengadakan kita. Allah hanya mematikan kita. Allah hanya membangkitkan kembali kita di mahsyar. Jangan faham kau tu. Dari sini hanya sebut 3 tanzil hadis. Mengadakan kita, melahirkan kita, mematikan kita dan membangkitkan kembali selepas tiup sangka kali yang kedua. 3 je hak perbuatan Tuhan. Tidak, ni cerita bab kejadian kita. Nak cerita bab apa yang berlaku ni, lahir kita, mati kita, perbuatan Allah. Tapi perbuatan Allah bukan hanya di situ. Semua yang berlaku ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak letak antara tanzil dengan qabdah, sekarang Allah yang mendiamkan kita sekarang tak bergerak. Bergerak juga, tapi kita dah kata diamlah pada ni. Dalam organ dalam tu je bergerak semua dah. Dalam tu bergerak semua lah. Jadi sekarang ni diamnya tubuh kita tanzil hadis perbuatan Allah. Bergeraknya organ dalam tanzil hadis perbuatan Allah. Allah mendiamkan kita, tapi Allah dalam genggaman kekuasaan dia. Bila-bila masa Allah nak menggerakkan kita, hak dia. Bila-bila masa Allah nak mendiamkan organ dalam tidak berfungsi, hak tu dalam genggaman kekuasaan Allah. Tapi bilakah Allah akan menggerakkan kita kembali tubuh kita ni? Bilakah Allah mendiamkan organ dalam menyebabkan tidak berfungsi? Itu adalah muafakah dengan qada iradah pada azal. Sampai masa Allah menggerakkan kita kembali, sampai masa Allah mendiamkan organ dalam, waktu jadi pengsang, jadi selok, jadi koma tu. Ada ni. Yang duk gerak semua ni kan, dia punya jantung duk bergerak semua. Bila jantung tu apa? Tak bergerak. Ni jadi pengsang, hak mati apa semua ni. Jadi yang mendiamkan organ dalam adalah tanzil hadis perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, qadar, rukun iman yang keenam. Mana semua yang berlaku di kita ni adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, ta'alluq tanzil hadis. Semua sekali sekaliannya. Jangan ambil hak tadi tu, hanya dilahirkan, hanya dimatikan, hanya dibangkitkan. Itu hanya nak cerita hak besar kita ni, lahir, mati, dibangkitkan kembali. Tapi kalau kita nak kiranya, kesemua yang berlaku di kita adalah kembali kepada qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, ta'alluq tanzil hadis bagi kudrah. Ni hak point dia ni. Hak qabdah ni genggaman kekuasaan. Hak Tuhan kuasa. Tuhan mendiamkan kita sekarang. Tuhan kuasa tak nak menggerakkan kita? Tuhan kuasa. Tapi Tuhan menggerakkan kita sungguh selaras dengan qada iradah pada azal. Tu je. Ada ni. Kan? Semua yang berlaku. Ni kena letak molek ni. Bab rukun iman yang keenam tu, qada ke qadar ke, kena mak molek. Sebab kita nanti habis cerita bab kudrah, kita akan masuk sifat iradah. Tu panjang pula cerita tu, bab rukun iman yang keenam. Kita kena biar faham molek-molek sungguh hak rukun iman yang keenam. Bukan faham molek untuk pegang, kita faham molek dah untuk pegang. Macam ada sebut sama-sama lah, kita boleh cerita. Kita nak hak tu. Untuk faham kita pegang kita, hak tu simple sahaja. Faham, lepas tu pegang. Segala-gala qada dan qadar Allah. Tapi kena faham molek lah segala-gala tu. Jangan perkataan segala-gala, okey segala-gala. Lepas tu perkara jahat, bukan hak Tuhan pula dah.
Tadi kata segala-gala qada dan qadar saya faham. Ni rosak pula sininya. Segala-gala qada dan qadar, termasuk pilihan kita pun qada qadar Tuhan juga. Termasuk usaha kita pun qada qadar Tuhan pun juga. Hai, warna pula situ. Itu usaha kita lah. Dah kata segala-gala qada qadar. Segala-gala warna kalau pilihan bukan hak Tuhan. Perbuatan kita bukan hak Tuhan. Jadi hak berlaku di kita ni pilihan perbuatan kita. Pilihan perbuatan kita kan. Ni gerak diam ni pilihan dan perbuatan kita. Jadi kalaulah bukan hak Tuhan, dah mana hak Tuhannya? Mana hak Tuhan? Tadi kata segala-gala saya faham. Segala-gala qada dan qadar. Lepas tu pilihan dan perbuatan mutlak hak kita, bukan hak Tuhan. Kalau pilihan dan perbuatan bukan hak Tuhan, hak kita, tak ada hak Tuhannya. Ada ni, kita ni ikhtiar usaha, ikhtiar memilih buat, memilih buat, bukan gitu. Kita kekal duduk majlis ilmu, kita memilih pun kita pun mengekali diri kita duduk majlis ilmu. Kita pilih, kita buat, kita pilih, kita buat. Tiba-tiba pilih buat ni bukan hak Tuhan, hak kita, tak ada hak Tuhannya. Dah kalau pilihan dan perbuatan pun hak Tuhan juga, tak ada lah kitanya. Tak ada gapo satulah peranan kita. Dah kalau Tuhan belaka, ada gapo lagi kitanya? Tak ada lah kitanya. Zat kita tu ada, Tuhan buat. Tapi apa yang berlaku di kita ni, tak ada lah hak kita. Tak ada lah hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka jadi Jabariyah pula. Hakikinya memang Jabariyah. Bulak pula. Susah lah. Hakikinya Jabariyah. Yang salah Jabariyah hanya kerana tidak berpegang. Ikhtiar usaha ni hak hamba. Dah kata tadi kata tak ada, hakikinya tak ada. Pun kita kena pegang ada. Sebab Quran sandar kita. Sekata sudahlah. Dah Quran sandar kita buat apa kalau hakikinya hak Tuhan belaka? Jangan duk tanyalah kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Quran sandar kita kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Kita pun wajib berpegang ikut Quran. Kita pun berpegang kami hamba ada pilihan, ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba duduk di bawah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuan, hak dia belaka. Pilihan kita pun qada qada Allah, hak dia belaka. Usaha kita pun qada qada Allah, hak dia belaka. Sudahlah. Kata je kitanya. Jabariyah dia tak pegang hak iyyaka na'budu tu. Salahlah akidah dianya. Qadariyah pula pilihan kita sendiri, perbuatan kita sendiri, sebab Tuhan letak dah kudrah tenaga di hamba. Tidak berpegang dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada ni. Pilihan perbuatan hamba datang daripada kudrah tenaga yang Tuhan bubuh di tubuh hamba. Itu qadariyah. Adapun ikhtiar usaha hamba tidak langsung berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Tidak langsung berkait dengan kudrah iradah Allah. Itu bukan qadari, itu akidah kafir. Qadariyah ikhtiar usaha hamba mui bekas pun dengan kudrah tenaga yang Tuhan bubuh di hamba. Jadi kudrah yang ada di hamba ni, tenaga dia di hamba ni mari daripada Allah juga yang buat. Jadi sikitlah dengan kudrah dan iradah Allah. Itu qadariyah. Yang khilaf ulama akidah dia tu kafir ataupun dosa besar. Adapun kalau hamba ni memilih dan melakukan sendiri-sendiri, tidak berkait pun dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba, atau kafir ijma' ulama. Itu bukan qadariyah. Ada orang tulis buku qada dan qadar, hak qadariyahnya hak pilihan dan perbuatan hamba, hak tak kait pun dengan kudrah dan iradah Allah. Itu bukan qadariyah. Qadariyah Allah letak kudrah di hamba, kudrah dia bekas. Itu qadariyah. Hak tu dia kata ahli sunnah. Ni. Tulis buku qada dan qadar, doktor bidang agama. Bukan bidang usuluddin, tapi nak bicara bab akidah. Yang nak pakar pasal ni.
Dia sendiri pun cukar cemaking, sesat tak mana hala. Cakap boleh lah, orang pandai-pandai bercerita. Tapi mana ahli sunnah pun tak kenal, mana qadariyah pun tak kenal. Hak qadariyah dia kata ahli sunnah. Kudrah di hamba ni lah yang memberi bekah. Tu bukan ahli sunnah tu qadariyah. Dah qadariyah dibubuh mana? Qadariyah dibubuh hak pilihan perbuatan hamba tak ada kait langsung dengan kudrah dan iradah Allah. Tu kan qadariyah tu kafir tu. Mana ahli sunnah bab itu usaha pun tak kenal nak cerita bab tauhid. Ni sekarang ni akhir zaman ni ada pesen-pesen gini ni, beringat molek. Beringat molek. Bab qada qadar ni bab hak muhkamah je. Hak terang-terang maksud jelas sangat. Ayat mutasyabihah, tu lagilah. Kalau hak akidah hak muhkamah hak terang qada qadar Tuhan belaka ni pun cukar cemakin dah. Nak pergi pada ayat mutasyabihah agak. Dia mengarut kok jalan dia. Pada ni. Ni fitnah akhir zaman. Kena jaga molek. Jadi segala-gala tanzih hadis bagi kudrah. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hak kata qabdah genggaman nak cerita kekuasaan Allah. Sekarang ni kita hidup ni Allah bila-bila masa boleh mematikan kita. Genggaman kekuasaan Allah. Tapi Allah mengekalkan hidup kita ataupun mematikan kita selaras dengan qada iradah pada azal. Iradah qada iradah pada azal kita kekal hidup, Allah pun mengekalkan hidup kita. Jadi saat kita kekal hidup ni tanzih hadis bagi kudrah. Allah yang mengekalkan hidup. Pada ni. Bukan Allah hanya menghidupkan kita sebelah pagi, kemudian Allah hanya menidurkan kita sebelah malam, tidak. Saat kita hidup, saat kita jaga sekarang, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Gerak diam kita sekarang, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilihan kita, terdetik di hati pun qada dan qadar. Bukan usaha kita, bergerak nadi pun qada dan qadar. Sekalian, atau kata nak mati sekalian tu. Nak mengesakan Allah pada perbuatan. Ingat dah wahdaniyah kita terdahulu. Nak mengesakan Allah pada perbuatan. Hanya Allah yang perbuat. Hanya Allah yang perbuat. Bergerak nadi Allah buat. Terdetik di hati Allah buat. Pilih hati Allah buat. Usaha hamba Allah buat. Dah. Keesaan pada perbuatan. Itu asas kepada tauhid rububiyah. Asas pada tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Adapun orang duk cerita rububiyah uluhiyah tu, dicerita saja je. Dia membaca sendiri je. Tauhid rububiyah sampai masanya hamba memilih sendiri. Hamba melakukan sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Itu bukan tauhid rububiyah, itu tauhid yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu mensyirikkan Allah tu. Hak qadariyah khilaf ulama akidah tu kafir ataupun dosa besar. Tapi musyrikun dia panggil. Orang yang mensyirikkan Allah. Kita sebut musyrikun semua berhala. Itu ialah musyrikun. Musyrikun pada zat. Dia mensyirikkan Allah pada zat Tuhan. Ni mensyirikkan Allah pada perbuatan. Musyrikunlah juga. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebab apa? Sebab pilihan dan perbuatan hak hamba sendiri. Itu qadariyah. Itu tidak berpegang dengan akidah rububiyah. Akidah rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Kesemuanya hak Tuhan belaka. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, kita ahli sunnah. Tapi pilihan dan perbuatan kita pun tetap keesaan Allah pada perbuatan hak Allah belaka. Tapi jaga molek tu, kita wajib isbatkan di akidah. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, kena jaga situ. Tundur jadi jabariyah punaranoh pula kitanya. Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, jangan jaga telajak pula. Pilihan dan perbuatan hak hamba sungguh-sungguh tu qadariyah pula. Tu sebut sokmo nak parking tu kena mahal molek parking. Ni nak parking luar ni. Nampak ada haji duk tunggu. Kalau tak haji duk tunggu payah nak parking ni. Lain parking pula tak apa comel dah tu. Setengah dia reba pula dia bubuh je. Lepas dia punya kereta dia okey dah. Bubuh macam tak kira dah.
Ada kira. Tu kata nak parking tu kalau letak molek kena. Lah. Nak parking mana kalau nak berundur pun tak pandai. Nak parking mana? Nak balas steering masa mengundur tu nak balas kanan kiri tak pandai. Akhirnya kat tula je. Ke depan. Undur. Lepas tu steering sama. Lepas tu bila lebu tak panggil tu. Lebu tanah dari situ. Sebab apa ni? Tak pandai nak parking tu. Kena pandai parking molek. Jangan takut sangat. Jangan berani sangat. Takut sangat ada hija. Berani sangat pun mudah terlajuk. Pandai ni. Macam orang test kereta. Nakut sangat. Enjin berdaun, gerak dah. Dalam tu pucat dah. Ekong ada tu pucat dah. Perlu hujat dah. Takut sangat. Tapi kalau orang berani, dia masuk pagi piong, langgar tiang. Tahu apa? Berani sangat, dia mudah terlajuk. Kita jangan takut sangat. Kita wajib berpegang. Hamba ada pilihan. Hamba ada perbuatan. Ingat molek, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi jangan lajuk. Pilihan dan perbuatan tu, tu kata apa? Temporary. Temporary apa? Temporary. Temporary. Temporary ke apa? L. Temporary. Tak ada L. R. Temporary. Gitu. Ni orang tua sebut Tak, saya ngaji pun tak ada tu sebut gitu, orang tua sebut. Dia kata tak usah temporary sahaja. Bukan sebenarnya. Tak ada. Tapi kok mana pun dah Quran kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quran kata laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Usaha kita belaka tu baik buruk tu. Tahu kita, maka kita wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan walaupun temporary sekali peletok je. Tapi jangan terlajuk. Hamba ada pilihan. Hak hamba sungguh-sungguh sebab Tuhan letak dah kudrah di hamba tu terlajuk sangat jadi qadariyah. Qadariyah berat di Jabariyah. Jabariyah tidak ada ulama yang menghukum kafir. Qadariyah khilaf sama ada kafir ataupun dosa besar. Sebab apa? Sebab dia mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu Qadariyah. Ada ni. Letak molek kita ahli sunnah, berpegang adik tak usaha, tapi tak usaha kita tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendek juga fiqh kitanya. Dan mustahil lawannya, lawan kudrah iaitu lemah. Wallahu alam.